Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan turun dan pendaratan di Narita, Tokyo pada waktu senja dan malam. Gembira itu adalah ibadah. Sampai pangkat guru saya Al-Imam Syekh Muhammad Al-Maliki sebut, ada seorang perempuan, dan ini disebut dalam Sunan Al-Imam Tirmizi hadis ini. Ada seorang perempuan bernazar, kalau Nabi sihat balik daripada perang Badar, dia akan pukul kompang. Perempuan berkompang, bukan lelaki. Iya, wasatiyah nama dia. Jadi balik Nabi dalam keadaan sihat selamat. Perempuan tadi, tuan-tuan dan perempuan, bagi tahu nazarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, kalau engkau benar-benar bernazar, aufi nazarak, tunaikan nazar engkau. Maka perempuan itu ambil kompang dan pukul kompang di telinga Nabi di dalam Masjid Nabawi. Di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan surau Ustaz Fuad, bukan surau Yayasan Safa, bukan surau Yayasan Jenderami. La. Dalam masjid Rasulullah dipukulkan kompang di telinga Nabi, dan Nabi mengiyakan nazar tersebut demi Allah Maha Suci Rasulullah daripada membenarkan nazar maksiat disempurnakan. Maka sudah pasti ia adalah ibadat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hani'an lakum bihudurikum fi hadhihi lailatul mubarakah. Tahniah kepada tuan-tuan yang datang pada malam yang berkat ini, malam Rasulullah, malam cahaya, malam kegembiraan, malam keriangan. Dan semoga Nabi riang dengan kita, Nabi gembira dengan kita, dan kita yakin dengan i'tiqad yang jazam, sesungguhnya pada saat dan ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita daripada raudahnya yang mulia, dan Nabi bergembira dengan kita, dan kegembiraan itu menyebabkan kita mampu menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada apa yang kita kehendaki pada malam ini, wahai tuan-tuan dan puan-puan, melainkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bertemu dengan umatnya yang benar-benar mengasihi dan menyayangi serta mencintainya. Dan semoga perhimpunan kita ini menyebabkan kita akan layak berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, di bawah benderanya yang bernama Liwa'ul Hamdi, yang tidak ada seorang pun yang mengejinya pada ketika itu. Moga-moga kita adalah golongan orang-orang tersebut, dan orang-orang yang berkurniaan Allah meneguh air telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahsia majlis pada malam ini. Ya Allah, tautkanlah hati kami, jadikanlah kami golongan yang duduk bersaf di belakang Rasulullah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu syurga Allah, maka kita pun bersama dengannya. Ya Allah, Allahumma atif qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaina, waj'alna fi qalbi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa la tuballigh ilaihi su'a a'malina ya Allah, wa la tuballigh ilaihi su'a a'malina ya Rahman, wa la tuballigh ilaihi su'a a'malina ya Rahim. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan amalan buruk kami kepada Rasulullah, janganlah engkau sampaikan amalan buruk kami kepada Rasulullah, dan janganlah engkau menjadikan Rasulullah sedih disebabkan perbuatan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, dan janganlah dari kerana itu engkau mengeluarkan kami daripada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah kami dalam kumpulan umat Muhammad sehinggalah ke akhir hayat kami. Ya Allah, bisirril Fatihah.
Baiklah, ulasan pertama. Ustaz dalam video tadi mengemukakan sebuah kisah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Ayuh kita semak betul atau tidak nukilan beliau itu. Hadis yang dimasukkan itu boleh dirujuk dalam Sunan At-Tirmizi hadis nombor 3623 atau penomboran lain hadis nombor 3690 dengan darjat yang sahih. Saya akan bacakan hadis tersebut dan minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian menyemak dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz dalam video tadi, bahawa ia berlaku dalam Masjid Nabawi. Bahkan Ustaz dalam video tadi mengulangi sebanyak 3 kali bahawa ia berlaku dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita semak kerana berdasarkan hadis inilah mereka jadikan dalil untuk bergendang dan berhibur di dalam masjid. Padahal benarkah dalam teks hadis ada sebut dalam Masjid Nabi? Ayuh sama-sama kita semak. Saya bacakan hadis terbabit sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ia daripada Abu Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghazihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada salah satu peperangannya atau sebahagian peperangannya, ya. Penting untuk diperhatikan di sini dalam teks hadis tidak disebut perang Badar. Ustaz tadi sebut perang Badar, ya. Di sini hanya fi ba'di maghazihi, dalam sebahagian ataupun dalam salah satu maghazihi, peperangannya, ya. Okey, kita sambung. Falamma insarafa ja'as jariyatun saudaun. Maka tak kala baginda kembali datang seorang hamba jariah, seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Budak di sini maksudnya budak hamba, ya, bukannya budak kecil. Hamba jariah yang berkulit hitam. Faqalat, selalu dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadaika biddufi wa ataghanna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar seandainya Allah mengembalikan engkau dengan selamat, aku akan memukul gendang di hadapan engkau dan menyanyi. Kalau kita dengar Ustaz tadi sebut, dia kata apa? Di telinga Nabi. Padahal dalam hadis ialah baina yadaika, bererti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nak buat? Dia nak pukul duf. Duf ni gendang boleh, nak kata kompang pun boleh, dan juga wa ataghanna, dan juga menyanyi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada budak perempuan itu, in kunti nazarti fadribi wa illa fala. Jika engkau telah pun bernazar, maka pukullah gendang itu, jika tidak maka jangan, ya. Berarti Rasulullah tak suka benda ni, tapi memandangkan dah pun bernazar, maka lakukanlah ia. Cuma perhatikan satu poin penting. Budak perempuan tadi tu dia nak buat apa? Dua benda kan, pukul gendang dan menyanyi. Tapi Rasulullah hanya mengizinkan dia untuk pukul gendang dan bukannya menyanyi. Faja'ala stadribu, maka dia pun memukul gendang. Tak disebut bahawa ini berlaku dalam Masjid Nabi. Tidak disebut ia berlaku dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin penting, ya. Fadakhala Abu Bakrin wahia tadribu, maka masuklah Abu Bakar dan budak perempuan itu terus memukul gendang. Fadakhala ni masuk, bukan bererti masuk masjid, tapi masuk dalam majlis itu. Yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada zaman tu, bila mereka duduk di mana-mana, mereka biasa duduk dalam lingkaran atau apa yang disebut sebagai halaqah, ya. Jadi Abu Bakar pun masuk sama ataupun join sama. Jadi fadakhala di sini bukannya bererti masuk masjid, tapi join sama, ya. Dan perempuan itu pun terus memukul gendang. Summa dakhala Aliyun wa hiya tadribu. Kemudian Ali pula masuk, sementara budak perempuan itu terus memukul gendang. Summa dakhala Utsmanu wa hiya tadribu. Dan kemudian masuk pula Utsman ibnu Affan dan dia terus memukul gendang. Summa dakhala Umaru fa alqatid dufa tahta stiha summa fa'adas alaihi.
Kemudian masuk pula Umar bin Al-Khattab, ya. Dan budak perempuan itu menyembunyikan gendang itu di bawahnya, lalu dia duduk di atasnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan benar-benar takut kepada engkau, wahai Umar. Ini kuntu jalisan wahya tadribu. Sesungguhnya aku duduk dan dia memukul gendang. Fadakhala Abu Bakrin wahya tadribu. Kemudian Abu Bakar pula masuk dan dia terus memukul gendang. Summa dakhala Aliyun wahya tadribu. Kemudian Ali pula masuk dan dia terus memukul gendang. Summa dakhala Utsmanu wahya tadribu. Kemudian Utsman masuk dan dia terus memukul gendang. Falamma dakhalat anta ya Umar alqatid dufa. Sementara apabila falamma, maka tak kala engkau pula masuk, wahai Umar, dia terus menyembunyikan dufnya ataupun gendangnya. Ya, demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sunan At-Tirmizi. Kita baca daripada matannya yang asal. Jelas daripada hadis ini tidak dinyatakan bahawa budak perempuan berkulit hitam itu, hamba jariah berkulit hitam itu menyanyi dan memukul gendang di dalam Masjid Nabawi. Tidak ada, ya. Ia adalah tokok tambah Ustaz dalam video tadi. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila seseorang itu membaca hadis daripada hafalannya, kita boleh jangka, we can expect ada sikit-sikit tak tepat di sana, di sini, ya. Namun, jika yang tidak tepat itu melibatkan hukum, dalam kes ini hukum memainkan alat muzik dan menyanyi dalam masjid, dan ia diulangi pula sebanyak 3 kali oleh ustaz tersebut, maka ia adalah satu kesalahan yang serius. Sebelum beralih ke ulasan kedua, saya ada 2 catatan tambahan. Pertama, hadis ini merupakan salah satu dalil membolehkan alat muzik. Seandainya ia dilarang, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh budak perempuan itu membatalkan nazarnya. Berdasarkan hadis ini juga ada yang berkata alat muzik yang dibolehkan itu hanyalah gendang atau apa-apa seumpama gendang. Ada pula pendapat kedua yang berkata apa jua alat yang dapat mengeluarkan bunyi secara berirama, ia dibolehkan. Gendang hanyalah alat yang dimiliki oleh budak perempuan itu pada saat itu. Hukum tidak terletak pada gendang, tetapi pada apa jua alat yang dapat mengeluarkan bunyi berirama. Apapun ini adalah khilaf yang masyhur. Baik, catatan kedua, budak perempuan itu ingin pukul gendang dan menyanyi, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya izinkan pukul gendang. Ini kerana tidak boleh bagi wanita menyanyi di hadapan lelaki dan tidak boleh lelaki menyanyi di hadapan wanita. Ulasan kedua, ya. Tadi tu catatan pertama, catatan kedua. Sekarang kita masuk ulasan kedua. Okey, ustaz itu berkata bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Saya yakin yang dimaksudkan adalah ibadah secara umum. Ini kerana ibadah ada yang khusus, ada yang umum. Ibadah yang khusus ialah seperti berwudu, solat, puasa, umrah, haji, doa, zikir dan menyembelih haiwan korban. Dan ada pula ibadah yang umum, yang ini apa jua yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencari reda Allah dan atau menjauhi kemurkaan Allah. Jadi bergembira berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ibadah yang umum. Namun, video yang kita tonton tadi, besar kemungkinan ia adalah sempena malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kemungkinan ia sempena malam konsert selawat yang telah diberi nama indah sebagai Majlis Selawat. Persoalannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergembira apabila ada orang sambut hari kelahiran baginda? Ataukah sebaliknya, yang ni tak gembira, ya? Bukankah Rasulullah telah berpesan kepada kita umatnya untuk menyelisihi ahli kitab
Dalam kes ini, kaum Nasara menyambut hari kelahiran Jesus yang mereka sangkakan adalah pada 25 Disember. Sementara sebahagian umat Islam telah mengikuti jejak langkah kaum Nasara dengan menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangkakan adalah pada 12 Rabiul Awal. Jika ia adalah konsert selawat, majlis selawat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergembira jika satu ibadah seperti selawat dijadikan bahan nyanyian dan hiburan? Merujuk kembali kepada hadis sunnah At-Tirmizi yang sama-sama kita baca di awal tadi, budak perempuan yang bergembira dengan kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan ingin menyanyi tetapi tidak diizinkan menyanyi. Kalau diizinkan pun ia adalah menyanyi lagu-lagu biasa, bukannya menyanyikan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab selawat dalam bentuk nyanyian, selawat yang jadikan satu bentuk hiburan tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, agak-agaknya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni gembira atau tidak gembira dengan sambutan Maulid dan atau konsert selawat, ya. Okey. Ulasan ketiga, Ustaz juga menyebut bahawa hendaklah beriktiqad yang jazam. Hendaklah dengan iktiqad yang jazam. Maksudnya dengan keyakinan yang pasti. Rasulullah melihat kita, yang ini mereka dalam majlis tersebut, daripada raudahnya dan Nabi bergembira dengan kita. Amboi. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahawa sesiapa yang sengaja berdusta atas nama baginda, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Antara yang masuk dalam peringatan ini ialah kononnya mendakwa Rasulullah melihat dan bergembira dengan apa yang baginda lihat. Padahal, orang yang membaca hadis yang sahih lalu mengamalkan hadis itu dan atau mengajarkan hadis itu secara teorinya ke atas orang seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergembira. Namun kita tidak berani berkata sedemikian. Kini ada orang yang baca hadis pun salah. Ada pula tokok tambah di dalamnya. Sambut pula satu hari yang disuruh oleh baginda untuk menyelisihinya. Boleh pula dengan keyakinan yang pasti mendakwa Rasulullah bergembira. Ulasan keempat, Ustaz tadi dalam video tadi menyebut tentang Liwa'ul Hamdi. Apakah Liwa'ul Hamdi? Ia adalah bendera yang dipegang atau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Hadis tentang Liwa'ul Hamdi memang sahih. Cuma saya agak hairan apabila dalam video yang kita tonton tadi, Ustaz menyebut, saya nukil semula, ya. Dan semoga dengan perhimpunan kita ini menyebabkan kita akan layak berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak di bawah benderanya yang bernama Liwa'ul Hamdi. Saya kata agak hairan kerana jika dirujuk kepada hadis-hadis yang sahih dalam bab ini, semua anak Adam, semua manusia, bahkan semua Nabi memang akan berhimpun di belakang bendera Liwa'ul Hamdi. Oleh itu, kenapa meminta berhimpun? Padahal sememangnya pun akan berhimpun di belakang bendera itu. Ayuh kita baca hadisnya, ya. Ia dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3548 atau penomboran lain, hadis nombor 3615 dengan darjat yang sahih sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ayuh sama-sama kita baca. Okey, ia daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wala fakhra." Okey, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tiadalah aku berbangga-bangga. Wa biyadi Liwa'ul Hamdi wala fakhra, dan di tanganku bendera, nampak tu, Liwa'ul Hamdi, dan di tanganku bendera Liwa'ul Hamdi dan tiadalah aku berbangga-bangga.
Wa ma min nabiyyin yauma izin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Adam mahupun selainnya, melainkan mereka semua berada di bawah benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhra. Dan akulah orang yang pertama bumi dibukakan, yang ini dibangkitkan. Yang ini Rasulullah orang yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari akhirat kelak, dan aku bukanlah berbangga-bangga. Jelas ya, daripada hadis ini, semua para nabi dan semua anak Adam, berarti semua manusia sememangnya akan berada di belakang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak, tanpa perlu sesiapa meminta-minta ya. Ini merupakan salah satu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keutamaan orang yang berada di belakang bendera itu. Ia adalah keutamaan Rasulullah. Namun Rasulullah sebut, meskipun itu adalah satu keutamaan baginda, his privilege, tetapi fala fakhra, dan aku tidaklah berbangga-bangga dengannya ya. Meskipun satu keutamaan bagi baginda, tetapi baginda tidaklah berbangga-bangga, sombong, takjub tentang itu ya. Oleh kerana itulah, setahu saya, tidak ada ayat Quran mahupun hadis yang menganjurkan kita meminta, berharap agar dapat berada di belakang bendera liwaul hamdi pada hari akhirat kelak. Ada ke? Saya terlepas ke? Kan kita di hari akhirat kelak, moga-moga dipermudahkan di urusan di padang mahsyar, moga-moga mendapat syafaat Nabi apa semua kan. Tak ada pula moga-moga aku berada di belakang bendera liwaul hamdi, sebab sememangnya kita semua akan berada di belakang bendera tersebut. Okey, dan ia kalau berada di belakang bendera itu bukanlah kerana keutamaan kita, tetapi bendera itu merupakan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ulasan kelima. Ustaz menyebut tentang menegur air telaga Kausar pada hari akhirat kelak. Tentang telaga air ini memang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang akan dapat minum daripadanya kecuali dua golongan. Pertama adalah mereka yang berpatah balik, yang ini murtad setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah mereka yang mencipta perkara-perkara baharu setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini mencipta ataupun berbuat bid'ah. Menariknya, dalam hadis-hadis sahih tersebut yang telah pun saya kemukakan selengkapnya dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanya-tanya kenapa dua golongan tersebut dihalang daripada minum air telaganya. Maka ada suara yang menyebut, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kewafatanmu. Lalu dijelaskan tentang perbuatan murtad dan bid'ah yang mereka lakukan. Hadis-hadis sahih ini menjadi dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat baginda sesudah kewafatan baginda. Sebab peranan baginda untuk menyampaikan risalah telah pun lengkap, telah pun sempurna. Dan baginda punya tugas sebagai seorang rasul telah pun sempurna. Maka baginda wafat, rehat, dan tidak lagi bertanggungjawab ke atas umatnya selepas baginda wafat. Dan berdasarkan fakta ini, kita tertanya-tanya tentang kenyataan Ustaz bahawa, saya nukilkan semula daripada video tadi itu, hendaklah dengan i'tiqad yang jazam, maksudnya dengan keyakinan yang pasti, Rasulullah melihat kita daripada raudhahnya dan Nabi bergembira dengan kita. Betul ke kan? Ini sebagaimana yang telah saya sebut dalam ulasan ketiga tadi. Ulasan keenam. Di akhir video tadi, Ustaz menjerit-jerit membaca doa, dibantu pula dengan alat mikrofon dan pembesar suara. Saya tertanya-tanya, adakah Ustaz menyeru kepada Tuhan yang pekak? Adakah Ustaz menyeru kepada Tuhan yang jauh? Adakah Ustaz menyeru kepada Tuhan yang tidak tahu apa yang sedang didoakan oleh makhluknya? Menarik untuk dibandingkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya tidak tahu, diyakini boleh tahu tentang majlis tersebut, sementara Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya tahu, dianggap tidak tahu sehingga perlu
berjerit-jerit dalam rangka berdoa kepadanya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tata cara berdoa ialah secara perlahan dengan penuh adab merendah diri. Sila rujuk surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 55 dan 56. Pengecualian ialah apabila Rasulullah SAW berdoa dengan suara yang kuat atau jahar, maka kita berdoa secara kuat juga. Contohnya adalah doa dalam khutbah Jumaat dan doa kunut nazilah. Ia sekadar kuat, macam saya sedang cakap sekarang ni, disebut sebagai jahar, bukannya menjerit-jerit. Adapun selain itu, selain khutbah, selain doa kunut nazilah, Rasulullah SAW berdoa secara perlahan, maka kita pun berdoa secara perlahan. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Akan tetapi, jika sesama manusia kita meminta sesuatu, kita minta dengan penuh adab dan rendah diri, apakah pula terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta dengan menjerit-jerit? Sungguh biadab segelintir makhluk yang bernama manusia ini. Ulasan ketujuh dan terakhir. Kita dapat dengar dalam video tadi bagaimana Ustaz begitu semangat memberi ucapan. Sudah pasti ia masuk ke dalam diri dan memberi pengaruh kepada para hadirin yang mendengarnya. Akan tetapi dari aspek betul atau salah, telah saya ulas dan react dalam 6 poin sebelum ini ya. Di sini ada 2 perkara yang dapat kita belajar ya. Pertama, public speaking skills are very important. Skill bercakap di khalayak ramai adalah sangat penting. Kedua, jika skill bercakap adalah bagus, orang akan percaya meskipun yang dicakapkan itu, yang disampaikan itu mengandungi banyak kesilapan. Oleh itu, hendaklah sentiasa menganalisa sesuatu ucapan dan jangan terperdaya dengan skill ucapan yang hebat. Baiklah, demikian ulasan dari yang saya. Jemput tonton pemandangan pendaratan di Narita, Tokyo pada waktu malam. Sementara itu, saya tutupi dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimum. Continue. Retard. Spoilers. Reverse green. Descent. Default Bravo 7. Right. Second place. Right to the road 7125. Condition 72. Clear right side. Check. Over 7. Clear right side. Check.